Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Dan itulah seagung-agung kurniaan nikmat daripada Allah taala. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan rahmatan, keberkatan dan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan zikir. Mudah-mudahan membagi peringatan dan pengajaran kepada kita semua insya-Allah. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن عبد الناس من الله القلب القاسي. رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu perbanyakkan kalam, perbanyakkan kata-kata dengan zikrillah, yang lain daripada mengingat Allah, yang lain daripada yang mendatangkan mengingat Allah. Fa inna kathratal kalam bighairi zikrillah qasatun lil qalb. Kerana banyak perkataan, banyak percakapan yang lain yang tidak kena mengena dengan mengingat Allah akan menjadikan hati seseorang itu korik. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah adalah orang yang hatinya korik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita ataupun menjadikan kita manusia sebaik-baik kejadian berbanding segala makhluk yang lain, terutama kalau kita bandingkan kejadian dan penciptaan kita berbanding binatang-binatang. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita akan akal. Itulah di antara kelebihan, di antara perbezaan yang nyata yang menjadi kelebihan penciptaan Allah atas kita berbanding binatang. Sekalipun kalau kita melihat daripada sudut yang lain, binatang jauh lebih bagus, lebih hebat daripada kita. Kalau nak katakan yang paling laju, binatang. Paling besar, binatang. Paling tajam penglihatannya, binatang. Yang paling tajam pendengarannya, binatang. Ada ikan duduk dalam laut, berkilometer dia boleh dengar kesan bunyi. Kalau nak katakan yang paling kuat seksnya, binatang. Burung yang paling kecil, itulah yang paling hebat. Sebab tak ada apa. Dari macam-macam sudut disebut tadi ni, binatang kadang-kadang jauh ke depan meninggalkan manusia. Itu kurniaan Allah Ta'ala. Allah beri kita akal. Dengan akal Allah Ta'ala beri kita ni hidup dalam suasana tamak-tamatun yang semakin berkembang dan kehadapan. Dan kalau kita melihat dari sudut yang lain, sudut yang kita bahas sekarang ni, zikrullah. Kalau kita melihat daripada Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Setiap sesuatu itu tasbih kepada Allah. Maka binatang pun daripada sesuatu yang dicipta oleh Allah Ta'ala, melainkan manusia.
Binatang-binatang itu tasbih pada Allah. Maka jangan kita jadi ketinggalan. Kalau dah sudut-sudut yang kita sebut tadi ni, binatang lebih pada kita, tak akan dari sudut zikir mengingat Allah, binatang pun lebih hebat daripada kita. Sedangkan kita dikurniakan akal oleh Allah SWT. Satu. Nombor dua, Allah kurniakan kita panca indera yang hebat. Struktur susunan daripada Allah Ta'ala itu hebat. Kalau mata, binatang ada mata, macam disebut tadi, binatang kadang-kadang jauh lebih tajam pandangannya berbanding manusia. Tetapi mata digunakan pada benda yang disukai Allah Ta'ala. Itu binatang tak ada di situ tu. Maksud dia ada nilai ibadah pada kita. Dekat mata boleh jadi ibadah, kat telinga boleh jadi ibadah, kat mulut boleh jadi ibadah. Tak ada kat binatang, kat kita je. Maka daripada kesemua jawarih anggota badan kita, mulutlah yang memainkan peranan yang paling utama sekali. Mulut. Sebab itu Nabi SAW menyebut apabila ditanya oleh seorang sahabat, man najah, apa yang boleh menjadikan kita ini selamat? Nabi kata mulut, kan? Jaga mulut. Mulut. Maka di sinilah Nabi pun beri pesan yang sama. Jangan bercakap dan tatkul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan perbanyakkan perkataan yang tidak membawa ingat Allah. Seolah-olahnya nak bagi tahu gini, kalau kita nak cakap yang tak membawa nilai zikir pada Allah, tak membawa nilai mengingati Allah, boleh, tapi jangan banyak. Benar. Bagi tahu kita ni cakap, nak berbuat, kadang buat kosong, boleh ya, tapi jangan terlalu banyak. Apa lagi dalam keadaan keluarnya bahasa kita sudah menggambarkan kita ni orang yang tak elok, buruk, jahat dan sebagainya. Memaki orang, ngumpe orang, cerita buruk orang, ubah orang itu dan ini. Ini benda ya kadang-kadang tak boleh nak kawal. Sebab itu di antara hikmah kenapa kita disyariatkan mengambil wuduk yang Nabi SAW menyebut dalam hadis bahawa wuduk menghapuskan dosa. Setiap kali kita berwuduk, air wuduk yang keluar daripada colah-colah jari kita ketika kita basuh tangan, air yang menitik keluar tu sekali keluar dengan dosa-dosa kecil yang berkait dengan tangan. Kalau muka dengan muka, kalau kaki dengan kaki. Sebab itu kalau kita tengok anggota wajib pertama yang dibasuh ketika mengambil wuduk apa namanya? Muka. Itu pertama. Itu kalau yang wajib. Kalau yang sunat, ya, lepas kita basuh-basuh tangan, apa namanya? Kumur-kumur dulu, mulut. Ya, mulut. Sebab mulut di samping untuk kita pelihara dia tidak mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan, bau yang busuk, dia juga menggambarkan satu bentuk yang lebih dalam, lebih halus, supaya mudah-mudahan ibadah sunat dalam mengambil wuduk mampu menjaga mulut kita daripada benda-benda dibenci oleh Allah Ta'ala. Kumur-kumur, ya, keluarkan benda-benda itu sembahyang kita lebih selesa. Di samping mudah-mudahan ya Allah berkat daripada ibadah air yang masuk dalam mulut dalam usaha melaksanakan wuduk itu menjadi sebab kepada kebaikan yang mampu dikeluarkan oleh mulut, yang mampu dibicarakan oleh lidah. Kemudian yang wajib pula tu yang sunat, yang wajib muka. Muka di situ berhimpun daripada beberapa panca indera. Mata kat situ, mulut kat situ, hidung pun kira panca indera juga, tapi tak berapa banyak peranan dalam hal kebaikan dan keburukan macam yang lain. Jadi mulut basuh, mulut ke situ, mulut basuh. Gugurlah dosa-dosa kat dalam mulut, insya-Allah. Gugurlah dosa-dosa daripada mata, insya-Allah. Dan Nabi SAW menyebut kita mampu menjadi orang yang selamat di sisi Allah dunia dan akhirat. Bahkan Nabi kata, aku menjamin keselamatannya selagi mana dia mampu menjaga dua benda, ma baina lihyatain wa ma baina fakhidain. Ma baina lihyatain, dua benda ni
Pertama, di antara dua janggut. Dua janggut mana misai dengan janggut lah. Misai dengan janggut tu lah mulut. Di antara misai dengan janggut, mulut. Wa ma baina fakhidain, dan di antara dua paha, mana kemaluan. Yang di atas dengan yang di bawah. Yang di atas tu mulut. Nabi beri jaminan akan keselamatannya dunia dan akhirat apabila dia mampu menjaga dua benda ni. Mulut yang paling utama. Maka banyakkanlah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan susah pun. Dalam hadis, mungkin dah kita sebut hadis ni beberapa minggu yang sudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yaq'udu qauman yadhkuruna Allah ta'ala illa nazalat 'alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah ila akhir hadis." Satu kelompok manusia duduk dan berzikir kepada Allah, dia diturunkan atasnya ketenangan, disertakan dengan mereka itu malaikat, dan diberikan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ma amala ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillahi ta'ala atau kama qala." Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tidak ada satu amal anak Adam yang lebih menyelamatkan dia daripada azab Allah melainkan zikir kepada Allah. Azab Allah itu ada dua. Dalam Al-Quran menyebut al-azabul adna dengan al-azabul adna. Azabul satu lagi adna bawah, iaitu azabul akbar. Dalam Quran sama saja dah. Al-azabul adna, azab ataupun siksaan ketika di dunia. Al-azabul akbar, azab di akhirat, waliyadu billah. Jadi azab itu terbagi pada dua, azab dunia, azab akhirat. Sakitlah. Jadi kalau kita merujuk kepada suasana hari ini, penyakit yang Allah timpakan atas kita, bahkan satu dunia hari ini, penyakit coronavirus itu daripada bentuk azab Allah. Al-azabul adna, azab dunia. Maka kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma amala ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah." Tidak ada satu amal manusia yang lebih menyelamatkan dia daripada azab Allah ni, azab adna ni, daripada berzikir kepada Allah Ta'ala. Sebab itu umpama Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizahullah Ta'ala, hampir setiap daripada kuliah-kuliah dia sekarang ni, kitab apa pun dia baca, dia akan solid benda ni sebagai peringatan kepada kita semua. Dan baru-baru ni di apa nama, Ma'had An-Nur Janda Baik, HQ dia punya mahal lah, pondok-pondok tahfiz dia, pondok-pondok pesantren tahfiz dia seluruh Malaysia, itu HQ dia lah, Ma'had An-Nur Janda Baik. Baru-baru ni dia menganjurkan zikir secara ramai-ramai, zikir perdana, mengharapkan supaya Allah Ta'ala mengangkat segala musibah yang Allah turunkan secara khusus yang berkait dengan penyakit virus ni, coronavirus, COVID-19 secara khusus. Berzikir, mengingat Allah sambil menangis-nangis itu. Sebab itu dalam hal ini kita tak boleh mengenapikan peranan ulama dalam usaha Allah, kita dalam usaha untuk mengharapkan Allah mengangkat segala ujian dan musibah ini. Frontliners tetap ada jasa mereka masing-masing dan kita sangat berterima kasih. Tapi kita secara khusus sebagai orang Islam, janganlah kita mengenapikan, janganlah kita lupa sama sekali peranan para ulama, sama ada yang kita tahu ataupun yang tidak. Yang kita tahulah, ada lagi ulama-ulama yang kita tak tahu, mungkin setiap malam dia bangkit menghadap Allah Ta'ala, munajat, berdoa, mengangkat tangan sambil menitiskan air mata. Inilah golongan yang Allah selalu beri perhatian kepada mereka. Pasal apa? Mereka inilah zakirin Allah katsira. Mereka ini orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Quran.
Bila banyak mengingat Allah Ta'ala, inilah di antara sebab Allah mengangkat azabnya, sebab Allah Ta'ala menghapuskan musibah yang diturunkan Allah Ta'ala sebagai ujian kepada manusia, kerana manusia ini lupa. Dan di antara sebab kenapa ujian bala musibah Allah turunkan, di antara hadis menyebut kerana dah terlalu berleluasanya, terlalu melatanya kemungkaran dan kemaksiatan. Dan tak sebandinglah melihat orang yang melakukan amal saleh dengan orang yang bermungkar maksiat, itu dah tak sebanding dah. Bukan kalau kita ambil umpama 50-50 kan 50-50 lah. Mungkin 10-90. Berapa ramai orang tak semayang, berapa ramai orang main judi, macam baru-baru ni viral judi. Berapa ramai orang di kelab-kelab malam, berapa ramai orang yang minum arak, berapa ramai orang yang pergi cari tino walhal, mereka sendiri ada isteri masing-masing. Bahkan kadang-kadang isteri tu dah baik diberi Allah Ta'ala, yang bagus sangat dah jadi pasangan hidup dia, tapi mereka merasakan tak cukup kerana ingin sesuatu yang lebih menurut hawa nafsu mereka. Ini benar musibah Allah turunkan, kerana terlalu banyaknya kemungkaran dan kemaksiatan. Dan Allah Ta'ala turunkan penyakit di antara sebab kerana banyaknya perzinaan. Ini banyakkan bukan. Jadi kita mengharapkan keberkatan dan kebaikan daripada orang-orang saleh, orang-orang ulama yang nyata-nyata disebut oleh Allah Ta'ala, dan juga beberapa hadis Nabi SAW tentang kelebihan dan kemuliaan mereka. Yang antara lain disebut oleh Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang benar-benar takut pada Allah adalah ulama. Maka tentulah orang yang takut pada Allah, orang yang sentiasa diberi perhatian oleh Allah Ta'ala permintaan mereka, hajat dan doa mereka, ibadah dan amal soleh mereka, semua dapat perhatian istimewa di sisi Allah Ta'ala. Maka kita sangat-sangat bergantung pada mereka. Bukan sekadar bergantung, berharapan kita secara khusus berkait dengan musibah COVID-19 hanya kepada doktor, polis, tentera, hanya kepada orang-orang berkait dengan hal-hal kesihatan. Mereka tetap ada jasa mereka. Kalaulah mereka itu orang beriman, mudah-mudahan itu menjadi ganjaran dan pahala yang berlebih kali ganda bagi mereka. Mudah-mudahan dapat pahala jihad bagi mereka, yang mana diambil Allah Ta'ala dapat pahala syahid, insya-Allah. Tapi peranan para ulama juga mempunyai nilai kepentingan dan usaha. Sebab itu kita hari ini mesti selalu sentiasa berada bersama dengan mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut lagi, sesungguhnya manusia yang paling jauh daripada Allah orang yang hatinya koreh. Kalau dah tak semayang, hati dah tentu akan koreh. Bila dah disebut oleh Nabi SAW orang yang paling jauh daripada Allah, orang hati koreh. Bayangkan tuan-tuan perempuan rahmati Allah, besok di akhirat, siapa lagi yang kita nak minta pertolongan kalau tidak dengan Allah? Satu-satunya syafaat itu ada izin Allah. Nabi SAW beri syafaat, orang syahid, syuhada beri syafaat, para guru ulama beri syafaat dan sebagainya. Tetapi ada izin daripada Allah Ta'ala. Hakikatnya di sudut pertolongan dan bantuannya akhirat di sisi Allah semata. Jadi kalau dah di dunia kita adalah yang paling jauh, agak-agak di akhirat macam mana? Sedangkan kita masa itulah menginginkan kita lah daripada orang-orang yang paling hampir dengan Allah. Sebab itu menjadi satu jaminan keselamatan kita. Sedangkan Allah Ta'ala juga menyebut Al-Quran, yawma la yanfa' malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak pinak, melainkan mereka yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Di antara sifat-sifat kriteria hati yang sejahtera adalah hati yang selalu singgah Allah dalamnya, hati yang selalu ingat Allah, hati yang tidak korek seperti mana hadis akibat daripada tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita berjauhan dengan mama ayah kita saja kadang-kadang dah menjadi satu kesusahan, apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita perlu ingat selalu dan menjadi sebab kepada apa yang kita buat itu menjadi kita semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kata hati kau ni orang paling jauh, abad yang paling jauh.
Jangan kita sama kapi itulah tentulah kan, tentu kita ada nilai iman. Kita yang tahu Allah Tuhan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita, Quran kitab kita, apa nama Kaabah kiblat kita dan sebagainya, itu semua benda yang semua yang ada yang jadi kepercayaan bagi kita. Tapi kadang-kadang itu tak jadi sebab pada kebaikan kita. Sudah menjadi makin jauh. Kenapa? Kerana ujian yang diberikan Allah Taala pada kita yang kita tak mampu, yang kita tak berjaya untuk mengatasinya, disebabkan kerosakan yang kita sendiri pilih. Untuk kita membiarkan diri kita jahil, kita biarkan diri kita dengan kejahatan, kita biar diri kita jauh dan korek hati kita, itu sebab kita sendiri. Baik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala mithlu syajaratil khadra fi wasthi syajar. Dia banyak pokok, katakan satu ladang, pokok tu beribu pokok, tapi pokok tak berapa sehat. Coklat yang tiba-tiba ada pokok yang subur, hijau, berbuah, gandum, lobek, rendang, duduk tengah-tengah. Mana akan jadi perhatian kita. Itu yang mengindahkan keadaan kawasan yang tak berapa cantik. Dek sebab ada pokok hijau itulah jadi cantik kawasan yang luas. Padahal pokok itu satu sebatang je, tapi dek sebatang itu jadi cantik semua. Orang jadi perhatian kat situ. Dalam hadis menyebut lagi, dzakirullah fil ghafilina mithlu misbahin fi baitin mudlim. Orang yang mengingat Allah, orang zikir kepada Allah daripada duduk kelompok dalam kalangan masyarakat yang ghafil, yang lalai, dia duduk dalam masyarakat yang lalai. Hiburannya, mungkarnya, mainannya, dia duduk tengah-tengah dalam keadaan dia ni ingat Allah. Ingat Allah umum lah, macam-macam lah. Rajin baca Quran, yo. Rajin solat sunat, yo. Rajin ke masjid, yo lah kau. Benda-benda baik dah ke Allah. Kalau duduk dalam kelompok yang lalai, dia ni mampu untuk bertugas, berpegang pada ingat Allah. Dia seumpama misbah di baitin mudlim, umpama lampu yang berada di rumah yang gelap gelamat. Lampu tu dah tentu akan menerangi sudut mana daripada rumah-rumah yang gelap tadi. Terang. Begitu juga sambungan hadis itu, zakirullahi fil ghafilin yurihillahu maq'adahu minal jannati wa huwa hayyun. Orang yang ingat Allah, orang yang kaki zikir kepada Allah dalam masyarakat dan kelompok yang lalai, yurihillahu maq'adahu, Allah akan memperlihatkan tempat duduknya minal jannah, dalam syurga, wa huwa hayyun, dalam keadaan dia masih hidup. Ini antara disebut oleh ulama, orang yang dalam keadaan begini akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tempat duduk dalam syurga sebelum diambil nyawa. Mungkin penghujung umur dalam keadaan nazar di hospital, mungkin 2 hari sebelum dia meninggal, kok dia terlelap kok, atau mungkin dia antara lelap dengan jago kok, tiba-tiba dia nampak tempat duduk dalam syurga sebab orang baik. Begitu juga tidak mustahil orang-orang yang selalu sebelum mati Allah perlihatkan penghujung umurnya tempat duduk dalam neraka. Ada juga. Ini di atas hadis kan. Jadi di sebelah hadis jadi orang berzikir, beribadat, amal saleh secara ikhlas dan tentu yurihillahu maq'adahu minal jannati wa huwa hayyun. Allah akan perlihatkan tempat duduknya dalam syurga ketika dia masih hidup. Hidup dah perlihat Allah Ta'ala. Sebab tu kalau dia orang macam ni, dia di penghujung umur Allah perlihatkan 2 hari sebelum mati. Contohlah Allah perlihatkan dalam mimpi kau, cara-cara Allah Ta'ala boleh beri macam tu, ataupun dalam jangka kau, maka dia akan sentiasa masa tanam apabila penghujung umur. Kata dia mati hari Rabu pukul 4.30, pukul 3 dah azan azhar, pukul 3 tu dia tanam, 3.30 lagi tanam, kumpet lagi tanam, bagi hampir dia dengan kematian lagi tanam, lagi hampir dia jasad nak terpisah daripada roh lagi tanam dia, kan, lagi tanam dia. Inilah yang maksud orang-orang yang disebut dalam hadis zakirullahi fil ghafilin, orang-orang yang zikir, kaki zikir ingat Allah dalam suasana orang yang lalai,
yurihillahu maq'adahu minal jannati wa huwa hayyun. Allah akan perlihatkan tempat yang duduk dalam syurga dalam keadaan dia masih lagi hidup. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sambungan hadis. Tadi dia kata orang yang berzikir dalam kelompok masyarakat yang lalai seumpama lampu dalam rumah yang gelap. Nombor 2 hadis sambungannya, orang yang berzikir kepada Allah dalam suasana masyarakat yang lalai, Allah akan perlihatkan tempat yang duduk dalam syurga dan sekarang masih hidup. Nombor 3, orang yang berzikir kepada Allah dalam suasana kelompok masyarakat yang lalai, yughfaru lahu bi'adadi kulli fasihin wa a'jam. Allah akan mengampuni segala dosanya. Yughfaru lahu, Allah Ta'ala akan mengampuni bi'adadi kulli fasihin wa a'jam, sebanyak mana jumlah manusia dan binatang. Terampun dosa. Maknanya segala dosa yang terampun. Ya. Kata ulama kait dengan dosa-dosa kecil, ada mengatakan dosa-dosa kecil terampun insya-Allah Ta'ala disebabkan kebaikan zikirnya, dianggap zikirnya itu sebagai satu bentuk taubat nasuha atas segala kesalahan dan dosanya. Ya, yughfar lahu bi'adadi kulli fasihin wa a'jam, terampun dosanya sebanyak bilangan fasihin. Fasih ni makna yang boleh bercakap, ya. Bercakap makna dia manusia lah, Bani Adam. Wa a'jam ni tak bercakap. Asalnya kalau bahasa ni Arabi, wa a'jim ataupun wa a'jim, mana orang Arab dan tak, orang yang bercakap Arab dengan orang yang tak boleh cakap Arab. Tapi di sini maksud dia fasihin yang boleh cakap fasih, wa a'jam yang tak boleh cakap. Tadi ulama kata fasih ini maksud dia Bani Adam, a'jam maknanya bahaib, binatang-binatang. Jadi itu kelebihan, kehebatan daripada orang yang sentiasa ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan penghujung dia, seumpama yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat Allah akan mendatangkan ketenangan hati. Sebab apa? Sebab dia terkait dengan Allah, dia dah sayang dengan Allah. Mengingat sesuatu yang kita sayang dah pasti akan mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Jangankan Allah, jangankan berkait dengan akhirat, dunia saja, kan? Apa yang kita minat, itu akan datang suatu res kepala otak kita. Kalau kita serabut, kita akan cari sesuatu yang kita suka nak tengok, suka nak dengar, suka nak tahu. Contoh itu jenis minat motor, jenis minat kereta. Serabut, kita ambil telefon, kita buka cerita-cerita kereta. Sebab apa? Kita minat. Kalau kita sayang anak-anak kita, jauh sabut-sabut, tengok gambar anak, tenang kita. Kalau kita tak ada anak, sayang kat bini, sama juga, ingat bini, tenang kita. Kadang-kadang yang jenis bercinta, dia tengok mambang itu, bukan tengok gambar, tengok nama pun kadang-kadang dah tenang. Ataupun mungkin makwu dia pernah bagi bunga, nak tengok gambar, handphone baru hilang, nak beli besok, kan? Dia tengok mana makwu dia masa bersedih 3 tahun sudah, dia bagi bunga. Bunga tu pun daripada sebatang dengan bunga banyak, tinggal sekoping dia sebab dah layu, dah hancur. Dia tengok tu yang dah tenang lah. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia sayang, ingat nama Allah Ta'ala, kan? Ismullah, akan tenang. Tiba-tiba duduk, ada speaker mana-mana daripada surau ko, sajid ko, nas'aluka ya mana, baca Asma'Allahul Husna. Asma'Allahul Husna, dia dengar tersentak hati, ya Allah, nama-nama baik kau, nama-nama elok kau, nama-nama sempurna kau, menggambarkan sifat kesempurnaan. Maha sempurnanya Allah SWT. Dengar tenang deh. Ketenangan orang dengan kalam Allah, dengan nama-nama Allah dan isim Allah, itulah petanda dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita daripada golongan, daripada jenis manusia yang suka menyambut Allah, suka ingat Allah, suka bukan setakat kita, bahkan kita mengajak orang lain untuk sama-sama mengingat Allah, sama-sama menyambut Allah. Perlu kita menganjurkan majlis-majlis zikir, menganjurkan majlis-majlis ilmu. Nabi SAW menyebut, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u."
kan, apabila kamu mula melintasi, melalui taman surga, ambillah bahagian kebaikan ni. Sahabat bertanya, apa dia taman surga ya Rasulullah? Nabi SAW sebut, hina pun zikir. Taman surga itu adalah majlis zikir. Bahkan Nabi SAW sebut, inna lillahi malaikatan sayyarin. Allah ni ada malaikat yang sentiasa mengayau-ngayau. Satu riwayat sayyahin, ya apa? Dia beritahu nama majlis zikir, mencari majlis zikir. Dalam satu riwayat majlis ilmu, mencari majlis ilmu untuk dia sama menyertai majlis itu. Itu satu kebaikan yang hebat bagi orang-orang beriman yang tahu menilai kurniaan hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmati Allah, berdoa kepada Allah sekali lagi, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang menjadi adzakirin Allah katsira, yang selalu mengingat Allah dan berzikir kepadanya banyak-banyak insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kebaikan bagi kita yang baik itu semua daripada Allah, bukan daripada kalangan diri saya sendiri. Lihat astagfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.